Nama saya Nur Izzati binti Zamani. Okey, hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita nak menggunakan Microsoft Whiteboard secara maya. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang apa benefit whiteboard yang kita akan gunakan daripada Microsoft Tools yang kita akan dapat. Okey. Seterusnya adalah benefit yang kita akan dapat. Dia boleh salah satu kolaboratif whiteboard di mana kita bekerja sama dengan rakan-rakan kita, rakan-rakan tempat kerja kita, ataupun rakan-rakan kita punya kelas, ataupun untuk guru kita boleh guna bersama pelajar. Okey, seterusnya dia adalah satu canvas, digital canvas yang sangat besar. Boleh kamu membuat nota di dalam canvas tersebut, ataupun any brainstorming bersama kawan-kawan, dan ia adalah senang untuk dibina lah. Seperti contoh, terdapat pelbagai features yang unik kita boleh dapatkan di dalam whiteboard tersebut. Okey. Seterusnya yang terakhir, secara kita bekerja secara visually ataupun atas talian ni, dengan menggunakan whiteboard juga kita boleh berkongsi pelbagai idea melalui whiteboard sahaja. Okey. Seterusnya, ini adalah step by step bagaimana kita akan menggunakan whiteboard akan datang nanti. Okey, yang pertama kita perlu install dan sign in terlebih dahulu di dalam kita punya komputer. Di mana dengan kita menggunakan apps whiteboard di dalam komputer, kita akan dapat menggunakan pelbagai features yang ada di dalam komputer lah. Sekiranya kita menggunakan di web browser, dia hanya sekadar yang umum sahaja, in general. Okey. Yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan tools yang ada di dalam whiteboard tersebut. Yang ketiga, bagaimana pula kita menambahkan kita punya konten dalam whiteboard tersebut juga. So nanti saya akan ajar macam mana kamu untuk memasukkan kamu punya konten seperti gambar, ataupun perkataan yang kamu nak tulis, ataupun template yang ada kita boleh gunakan di dalam whiteboard tersebut lah. Okay, yang keempat adalah cara kita untuk sharing konten dengan kawan-kawan, ataupun dengan guru, ataupun dengan teamwork kita. Okay, melalui kita export whiteboard yang telah kita buat, ataupun kita memberi link secara, so link tu akan diberikan kepada third party. So mereka akan masuk kepada kita punya whiteboard dan mereka boleh join kita punya discussion di dalam whiteboard. Okay. Yang pertama, kita akan belajar cara bagaimana kita nak install dan sign in ke dalam whiteboard. Pertama, kamu perlu pergi ke Microsoft Bing ataupun mana-mana browser yang kamu ada, dan kamu type Microsoft Whiteboard. Install. Okey. Di sini kamu ada dua cara. Kamu mencari di web browser untuk install, direct install, ataupun kamu boleh mencari di komputer dengan kamu pergi ke Microsoft Store dan kamu cari whiteboard. Okey, di sini kamu boleh nampak ada Microsoft Whiteboard dan kamu tekanlah dekat situ. Okey. Apabila sudah masuk dekat bahagian Microsoft Whiteboard, kamu akan nampak Get di sini. Kita tekan dan kita sign in terlebih dahulu. Dekat sini dia akan bertanya soalan. So saya akan masukkan. Okey. Next.
space confirm untuk confirmation kamu punya age lah. Okay. Apabila selepas membuat confirmation atau kepastian, so Microsoft Whiteboard akan mula untuk install di dalam kita punya komputer. Okay, sambil kita menunggu penginstalan itu, kita tengok sistem requirement yang diperlukan semasa kita menggunakan Microsoft Whiteboard ini. Okay, minimum Microsoft Whiteboard memerlukan operating system Windows 10, version Windows 10 yang tinggi, maksudnya yang 14 version ke atas. Okay, dan recommended menggunakan Windows 10 lah. Okay, touch, specific touch, integrated touch. Okay, maksudnya kat sini kamu boleh menggunakan physical punya, mungkin kamu menggunakan surface ataupun kamu menggunakan tools yang kamu boleh touch directly lah. Okay, okay, selepas kita dah install, kita akan launch. Kita menekan launch. Okay, then accept, lepas tu get started. Then kita dah berjaya masuk ke dalam Microsoft Whiteboard. Okay, kita pergi ke home dahulu. Okay, ini adalah saya punya Microsoft Whiteboard yang telah saya create. Okay, yang seterusnya kita akan pergi ke bagaimana kita menggunakan Microsoft Tools, Microsoft Whiteboard Tools. Okay, first kita create new whiteboard dan akan pergi ke whiteboard kosong, canvas kosong. Okay, dekat sini dengan secara kasarnya saya terang kat sini ada pelbagai tools, pen, highlighter, eraser, pemadam, ruler. Okay, then yang lain adalah bagaimana kita nak masukkan teks. Kita boleh type hi. Okay, then sticker note, hello. Okay, bagaimana kita nak masukkan gambar, kita tekan di ikon image. Ini adalah library image di mana kita ambil gambar daripada kita punya komputer ataupun kita punya device. Seperti contoh, ambil satu marshmallow. Okay, then Bing image ni pula yang saya cakap. Okay, bagaimana kita nak change setting ni? Kita pergi kat setting, privacy and security, then kita akan enable connected experience. Okay, jom kita try. Okay, kita berjaya. Then kita cari satu basikal. Okay, kita ambil okay, dengan gambar ini kita boleh try untuk melukis ataupun kita anak panahkan dia. Contoh, sebagai contoh, handle. Okay, then ini adalah tayar. Itu pantai basikal. Okay, dan pelbagai lagi tools yang kita boleh guna. Okay, seterusnya kita akan belajar bagaimana nak adding konten di maksud dekat sini, bagaimana kita nak tambah kita punya konten seperti image yang tadi seperti saya sudah tunjuk, dan kita punya
dokumen. Kita pun boleh masukkan dokumen di mana kamu boleh pergi ke ikon tambah dan PDF. Mana-mana yang kamu rasa kamu boleh masukkan. Seperti contoh, saya nak tambahkan satu. Okey. Perwakilan data. Kamu boleh tambah semua ataupun kamu hanya memilih satu saja yang kamu nak. Okey, dekat sini kamu boleh menggunakan highlighter. Dan dekat highlighter ni kamu ada pilihan untuk memilih ketebalan dakwah tersebut. Okey, seperti contoh, saya pilih yang paling besar. So, kita besarkan sedikit. Kita highlight. Kebanyakan sistem komputer moden beroperasi dengan sistem pengendalian 32 bit ataupun 64 bit. Okey. Itu adalah contoh apabila kita menggunakan, dan kamu hanya boleh zoom out dan zoom in dengan mengikut apa yang kamu selesa, bagaimana kamu melihat canvas tersebut lah. Okey. Dan kemudian kita akan belajar macam mana kita nak sharing konten whiteboard kita. Okey, di sini kamu ada dua pilihan. Menggunakan link ataupun kita menggunakan export. Export ni kamu boleh melalui gambar ataupun SVG. Okey, itu saja yang saya boleh beri secara ringkas di mana bagaimana Microsoft ini berfungsi. Okey. Untuk lebih lanjut nanti kita akan bersama-sama menerokai whiteboard Microsoft dengan lebih mendalam pada kelas yang akan datang. Terima kasih. Bye.